dunia ini nanti. Jadi kalau kita lihat di lehernya ada ular. Okey, sedikit penjelasan. Brahma yang menciptakan, itu bahasa Sanskrit Brahma. Apakah arti Brahma? Kalau kita terjemah Brahma dalam bahasa Arab sebagai contoh, ia berarti Khaliq. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil The Creator. Dalam bahasa Melayu, Maha Pencipta. Kalau kita panggil Allah sebagai Khaliq, boleh ke tidak? Boleh? Kalau kita panggil Allah The Creator, boleh ke tidak? Kalau kita panggil Allah Maha Pencipta, boleh? Kalau kita panggil Allah Brahma, sebenarnya Brahma berarti Maha Pencipta, Khaliq. Dari segi bahasanya betul. Tetapi kerana orang Hindu bagi gambaran, bagi image kepada Brahma, ada 4 kepala dan sebagainya, kita orang Islam tolak. Sebab ia bertentangan dengan suratul Al-Ikhlas surah nombor 112 ayat nombor 4, walam yakulahu kufuwan ahad. Juga bertentangan dengan Yajur Weda bab 32 ayat nombor 3, natasya pratima asti. Jangan bagi rupa bagi Tuhan. Nampak? Kita menentang setelah ada image. Dan seterusnya yang tengah tu Vishnu. Vishnu dalam bahasa Arab berarti Rabb. Bahasa Inggeris the sustainer. Balik-balik isu yang serupa. Setiap Tuhan tadi, mereka bagi isteri bagi mereka, ada pasangannya sendiri. Kalau yang Brahma tu, isteri dia yang sebelah kanan sekali, iaitu Saraswati. Bagi yang Vishnu, sebelah yang kiri sekali, iaitu Lakshmi. Dan yang tengah-tengah tu Parvati, isteri kepada Shiva. Okey, ini Saraswati. Saraswati ini biasa orang Hindu sembah untuk ilmu, pendidikan dan sebagainya, pelajaran. Ada di antara sini saya lihat pernah bekerja di Jabatan Pendidikan dan sebagainya. Kalau orang Hindu ni, kalau anak dia nak lulus ujian dan sebagainya, walaupun tak belajar, dia akan sembah Dewi Saraswati untuk ilmu. Lepas tu dia percaya dia boleh lulus dan sebagainya. Dan satu cerita tentang Dewi Saraswati. Saraswati ini sebenarnya adalah isteri Brahma, tetapi sebenarnya adalah anak kandung Brahma. Satu hari bila Brahma tengok anak dia sudah besar, dia pun teringin nak dia minta Saraswati, jom Saraswati kata tak boleh. Lepas tu Brahma pujuk dia, mengatakan, aku suci, kau pun suci. Bila kita tak ada dosa, tetapi kita melahirkan zuriat-zuriat yang suci. Jadi zuriat daripada mereka ni yang lahir itu dikenali sebagai rishi-rishi. Rishi artinya pendita-pendita, bukan Rishi Kapoor ya? Itu lain. Seterusnya ialah Lakshmi. Lakshmi ini adalah Dewi untuk kekayaan, Dewi rezeki. Jadi orang-orang Hindu, especially orang-orang peniaga, suka menyembah Dewi Lakshmi. Kalau orang India dapat menantu nama Lakshmi, dia cukup seronok. Dia kata Lakshmi sudah mari. Kalau kita lihat dekat tangan tu ada shilling-shilling emas jatuh. Dia adalah Dewi kekayaan. Seterusnya Parvati, yang duduk sebelah Shiva, isteri kepada Shiva. Dan Parvati ini juga dikenali sebagai Amman, iaitu ibu. Dan Parvati ini kalau kita lihat maskotnya ialah singa. Singa itu menunjukkan keberanian, kekuasaan, power. Okey? Dan maskot untuk Shiva adalah lembu putih. Lembu putih ini adalah dikenali sebagai Nandi. Dan Parvati ini dikenali biasanya dengan 2 rupa. Satu sebagai Parvati, satu lagi sebagai Kali Amman. Ini Kali. Apa yang berlaku di sini dalam gambar ini adalah Parvati dalam rupa Kali. Dan dia, kalau kita lihat gambar ini, sebenarnya tidak berpakaian apa-apa. Dia menutup diri dengan kalung yang terdiri daripada kepala-kepala musuh yang telah dia pancung kala tadi. Itu dia, kalau kita lihat. Kemudian di tangan dia, dia pegang kepala kan. Itu adalah musuh yang paling besar. Satu Rakshas. Rakshas ni ialah kira unsur jahat, elemen jahat ya, Rakshas. Daripada situ kita dapat perkataan raksasa. So inilah Rakshas. Tadi Parvati kali ini baru saja pancung kepala musuh yang besar, dan dia seronok. Dia pun joget lah, dia seronok. Jadi bila dia joget, Tuhan-Tuhan lain panik, sebab bumi ni bergoncang. Kalau dia tak berhenti, bumi ni boleh pecah. Jadi Tuhan lain panggil suami dia, Shiva, suruh isteri kau berhenti. Shiva datang suruh berhenti pun dia tak mau, dia tengah syok. Jadi Shiva apa yang dia buat ialah dia baring bawah tapak kaki Kali tadi. Dan Kali baru nak terpijak suami dia. Sebab orang Hindu ni, perempuan, dia sangat-sangat menghormati, sangat memujai suami mereka. Suami mereka adalah Tuhan bagi mereka. Jadi baru nak terpijak suami dia, Shiva, dia tengok Shiva, dia terkejut. Itu lidah dia terjeli. Nampak? Okey. Wallahu a'lam bisawab. Ini daripada kitab-kitab dia orang ya.
Seterusnya ialah cerita Rama dan Sita. Biasa dengar tentang Dipawali? Dipawali ada kaitan dengan Rama dan Sita. Biasa dengar kan Rama Sita? Sita Ram. Okey. Jadi Rama dan Sita cerita Dipawali. Cerita Dipawali ni ada banyak cerita. Kalau tanya orang Hindu mungkin dia ada versi yang lain. Jangan terkejut ya. Dia ada banyak cerita. Tapi yang paling popular cerita tentang Rama dan Sita. Dikatakan Rama Sita ni adalah daripada jajahan Ayodhya. Okey, kita ambil daripada sejarah dia dulu. Bapa Rama itu bernama Raja Dashrath. Raja Dashrath ada 3 orang isteri. Dan seterusnya Raja Dashrath sangat sedih sebab tak ada anak lelaki. Jadi dia pun panggil rishi-rishi, bincang-bincang. Waktu rishi bagi cadangan, dia setuju. Setiap isteri dihantar dengan satu rishi. Lepas sekian lama tinggal dengan rishi, masing-masing isteri kembali mengandung. Apa berlaku saya tak tahu. Dan masing-masing melahirkan anak lelaki. Isteri pertama melahirkan Rama, isteri nombor 2 melahirkan 2 orang anak, iaitu Lakshman dan juga Shatrughan. Isteri nombor 3 melahirkan anak bernama Bharat. Pendekkan cerita, Raja Dashrath rasa sangat seronok ada sesuatu yang isteri nombor 3 buat. Dia sangat seronok dan dia nak bagi hadiah pada isteri nombor 3. Dia pun cakap, kau mintalah apa yang kau nak. Isteri nombor 3 kata, walau apa sekalipun ke? Yalah, walau apa pun kau nak, kau mintalah. Walau apa sekalipun? Yalah, walau apa sekalipun, mintalah apa yang kau nak. Nantilah bila sampai masa saya akan minta, kata isteri ketiga tadi. Dan Raja Dashrath setuju. Pendekkan cerita, anak-anak dah besar. Sekarang ni Rama akan ditabalkan menjadi raja menggantikan bapa dia. Isteri nombor 3 tadi mulai rasa cemburu. Sebab itu anak tiri dia. Dia nak kalau boleh anak dia sendiri jadi raja. Dia pergi jumpa Raja Dashrath, dia kata, Raja, ingat tak dulu ada janji nak bagi hadiah? Ingat? Boleh minta sekarang? Boleh, mintalah kau nak apa? Apa sekali aku boleh minta? Boleh. Walau apa sekalipun, aku ingat janji aku, mintalah. Kau halaulah Rama daripada jajahan Ayodhya selama 14 tahun dan lantiklah anak aku Bharat menjadi raja di tempatnya. Raja Dashrath terkejut. Ikut satu daripada kitab, Raja Dashrath sampai pitam. Pendekkan cerita, Raja Dashrath berjumpa dengan Rama, dibincang, Rama setuju. Jadi Rama sekarang dihalau daripada Ayodhya. Yang ikut Rama tadi adalah Sita dan juga adik tiri dia Lakshman. Pendekkan cerita, Sita ternampak ada seekor rusa emas. Sita minta Rama pergi panah rusa emas tadi. Dan Rama pun pergilah memburu rusa tadi. Dan bila dia panah rusa tadi, rupa-rupanya itu bukan rusa, tetapi Sugriwan, musuh Rama, yang ambil rupa sebagai rusa. Dan semasa kena panah, Sugriwan menjerit dengan suara Rama, tolong. Jadi Lakshman sedang jaga Sita tadi. Sita dengar suara Rama, panik. Sita kata, Lakshman, pergi tolong abang kamu. Jadi Lakshman pun tinggalkan Sita seorang-seorang, dia pergi tolong. Waktu itu Rawana, iaitu raja daripada Sri Lanka, musuh kepada Rama, datang kidnap Sita, Zuk bawa balik ke Sri Lanka. Sekarang bila Rama dengan Lakshman balik, tengok Sita tak ada seekor burung cerita pada dia apa yang berlaku. Kemudian dia pergi minta tolong. Dia nak selamatkan isteri dia pun, maka masih lama. Itu pun dia minta tolong Hanuman. Biasa tengok gambar ni, biasa orang Hindu sembah pada Hanuman untuk kekuatan, ya, untuk power. Bila nak pergi lawan ke apa-apa, ini power Hanuman. Okey, dia minta tolong Hanuman. Pendekkan cerita, Hanuman pun tolong selamatkan Sita.